السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawm sha'iman. Qala Abu Bakr, ana. Qala faman tabi'a minkumul yawm janazatan. Qala Abu Bakr, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakr, ana. Qala faman 'ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakr, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Nabi pada satu hari, waktu sedang duduk sama dengan sahabat-sahabat, Nabi tanya soalan ni. Nabi kata, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Nabi kata, siapa di kalangan kamu semua ni yang puasa hari ni? Qala Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ana. Dia kata, saya puasa. Kemudian Nabi kata, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Nabi kata, siapa yang hari ini dia ada mengiringi jenazah untuk dikebumikan. Qala Abu Bakr, ana. Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Nabi tanya lagi, Nabi kata, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang hari ini ada bagi makan pada orang miskin? Qala Abu Bakr, ana. Abu Bakar As-Siddiq juga jawab, dia kata, saya. Nabi tanya lagi, faman 'ada minkumul yawma maridan. Nabi kata, siapa yang hari ini ada pergi ziarah orang sakit? Qala Abu Bakr, ana. Sayyidina Abu Bakar kata, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Nabi kata, tidaklah satu orang yang dapat menghimpun semua benda yang aku tanya tadi. Satu orang yang hari itu dia berpuasa, satu orang yang mengiringi jenazah pergi ke kubur, satu orang yang ada bagi makan orang miskin, satu orang yang ziarah orang sakit. Mana-mana orang yang buat semua benda ni, mana-mana orang yang buat 4 benda ni, illa dakhalal jannah. Nabi kata, tentu masuk syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam suruh kita buat baik. Daripada hadis itu dapat kita simpulkan bahawa Islam dia suruh kita orang Islam ni buat baik. Hari-hari fikir macam mana nak buat baik. Islam tak suruh kita buat jahat. Islam tak suruh kita hari-hari celak mata fikir nak buat jahat ke siapa. Islam tak suruh kita jadi orang jahat.
Sebaliknya Islam agama kita, yang kita mengaku kita orang Islam, kita marah sangat kalau orang mempertikaikan Islam kita. Kita mengaku kata kita orang Islam, kita junjung tinggi Quran, kita mengaku sangat depan orang semua kata kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad Nabi kita tak pernah suruh kita buat jahat. Daripada hadis yang kita baca ni jelas kepada kita contoh di kalangan sahabat Nabi yang menjadi contoh satu orang yang sentiasa buat baik ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kan Nabi tanya soalan ni, Nabi tanya di kalangan hampa siapa yang puasa hari ini? Ini puasa sunat. Di kalangan hampa siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar kata ana. Nabi tanya siapa yang ada iring jenazah pergi ke kubur hari ini? Abu Bakar kata ana. Nabi kata siapa yang hari ini ada bagi makan orang miskin? Abu Bakar kata ana. Nabi tanya hari ini siapa yang ada pergi ziarah orang sakit? Abu Bakar kata ana. Ini contoh orang yang mendapat tarbiyah, yang mendapat didikan daripada Nabi SAW, dan ternyata didikan Nabi itu membentuk dia menjadi manusia yang berakhlak mulia. Maka kita sebagai orang Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW mesti mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang betul-betul tunjuk dia ikut perintah Allah dan ikut Nabi SAW. Bulan puasa nak mai 2-3 hari lagi. Maka ini adalah peluang untuk kita betul-betul buat baik. Sekurang-kurangnya sebulan ni jangan buat jahat. Sebulan bulan puasa ni jangan buat jahat. Sebulan bulan puasa ni lipat gandakan kebaikan. Dia adalah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita. Aisyah kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila mai bulan Ramadan dia sangat kuat beribadat. Aisyah isteri, Aisyah kenal Nabi. Macam kita hari ni orang yang paling kenal kita isteri kita lah. Luar rumah kita boleh bercakap macam-macam. Luar rumah kita boleh projek diri kita ni nampak baik. Tapi bini kita tahu betul-betul kita baik ke tak baik. Maka Nabi SAW, orang paling rapat dengan dia Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita, Aisyah kata Nabi SAW bila mai bulan Ramadan yajtahidu fi Ramadan, dia cukup kuat beribadat dalam bulan Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi. Kuatnya Nabi beribadat dalam bulan Ramadan ini lebih daripada bulan-bulan lain. Bulan lain pun Nabi ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi bila mai bulan Ramadan lagi kuat daripada hak Nabi buat semasa bulan lain. Aisyah kata wa fil 'ashr al-awakhir minhu la yajtahidu fi ghairi. Aisyah kata dan Nabi SAW bila menjelang 10 akhir daripada Ramadan, Nabi SAW bila mai hari yang ke-10 akhir daripada bulan Ramadan, Nabi lagi kuat beribadat daripada 20 yang pertama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi lagi kuat ibadat daripada bulan yang bukan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tu pula 10 penghabis lagi kuat Nabi beribadat daripada 20 yang awal. Demikian yang kata Nabi SAW, manusia yang memang baik dah, yang memang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi satu orang yang maksum, yang tak berdosa. Nabi yang maksum, yang tak berdosa tu pun ibadatnya begitu, apatah lagi menjelang Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Di dalam sebuah hadis juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Aisyah lagi sekali menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk aja 10 penghabis daripada Ramadan. Yang kata Nabi ini bila mai 10 penghabis di dalam Ramadan, ahyal lail, tiap-tiap malam Nabi menghidupkan malam. Maknanya 10 penghabis itu Nabi penuhkan dengan beribadat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu, Aisyah kata wa ayqadha ahlah, Nabi gerak keluarga dia. 10 yang akhir tu bukan Nabi saja bangkit buat ibadat, Nabi pergi gerak ni semua isteri-isteri Nabi yang ada ni, Nabi pergi gerak semua, Nabi suruh semua orang bangun dan menghidupkan malam yang 10 akhir ini. Wajadda, kata Aisyah, Nabi bukan main-main, wajadda, Nabi sungguh-sungguh menghidupkan 10 yang akhir di dalam Ramadan ini, wasyaddal mi'zar, dan Nabi SAW mengetatkan kain pinggang dia. Maknanya 10 yang penghabis ni Nabi tidak menggauli isteri dia, Nabi tidak tidur bersama isteri dia, kerana masa tu Nabi gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau Nabi yang tentu-tentu dah syurga ni, Nabi orang mula masuk macam ni punya ibadat dia, siapa kita? Nabi SAW yang syurga ni memang duk tunggu dah. Nabi orang yang pertama akan masuk syurga. Tidak ada manusia lain boleh masuk, melainkan Nabi masuk dulu, baru orang lain boleh masuk. Nabi dijamin syurga sampai macam tu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi cukup kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sebab lain melainkan sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi dan dekat umat Islam seluruhnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi sab'il awakhir. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sab'il awakhir, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Al-Khattab, kata dia, sekumpulan daripada sahabat Nabi, ada beberapa orang daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa ni bermimpi tentang Lailatul Qadar. Ada rijalan, dia kata sekumpulan, ada beberapa orang sahabat Nabi tidur malam, semua mimpi sama, standard mimpi mereka. Mimpi mengatakan Lailatul Qadar ini fi sab'il awakhir, akan berlaku pada 7 akhir bulan Ramadan. Sekumpulan sahabat Nabi, rijal, dia kata sekumpulan beberapa orang sahabat Nabi, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka mimpi baik. Semua orang malam tu mimpi sama, pakat mimpi kata Lailatul Qadar nak jadi pada 7 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Esok bila pergi jumpa Nabi SAW, seorang cerita, beberapa orang sahabat Nabi pakat cerita, semalam kami mimpi macam ni, semalam kami mimpi macam ni. Tengok-tengok mimpi mereka ni semua sama, mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada 7 akhir daripada Ramadan. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW mengulas mimpi mereka ni. Nabi kata, ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sab'il awakhir. Nabi kata, aku rasa mimpi hampa tepat. Tawaqa'at, Nabi kata, aku rasa mimpi hampa ni menepati dengan apa yang Allah bagi tahu dekat aku, bahawa Lailatul Qadar akan berlaku fi sab'il awakhir, di dalam 7 akhir daripada bulan Ramadan. Nabi SAW kata, faman kana mutaharriyaha
falyataharraha fi sab'il awakhir. Nabi kata siapa yang nak cari Lailatul Qadar, maka carilah pada 7 yang akhir daripada Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan dan puan-puan semua, mari kita pakat-pakat cari Lailatul Qadar ini. Nombor satu sekali, bulan Ramadan ni bulan nak ibadat. Konsentrate yang tu tak mau nak replah dengan lain-lain benda, tak mau. Bulan Ramadan kali ni kita nak konsentrate benda ni. Kita nak puasa elok-elok, kita nak semayang sunat banyak-banyak, kita nak baca Quran, kalau boleh nak khatam sekali dalam bulan Ramadan ni. Kita nak pelihara semua anggota kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, tangan kaki kita, kita nak pelihara semua. Kita betul-betul nak buat ibadat puasa kali ni cantik-cantik punya ibadat. Ibadat yang paling cantik kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berakhirnya Ramadan tahun ini kita betul-betul dilipat gandakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat bukan untuk siapa-siapa, tuan-tuan. Kita buat bukan untuk siapa-siapa, kita buat untuk kita. Kita bukan buat untuk nak bagi untung dekat orang, kita bukan buat kerana kita nak bermegah dengan orang, kita bukan buat untuk nak bagi pahala ke orang, kita buat untuk kita, untuk keselamatan kita di hari akhirat esok ni. Baik kita buat di atas dunia ni, baik hasil yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan dekat kita di hari akhirat esok. Kalau kita beriman kepada Allah, kita dapat kebaikan dia. Kalau kita buat benda kufur, benda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terima padah dia. Kita buat baik, kita buat baik untuk kita. Kita buat jahat, kita akan menanggung akibat dia. Mudah-mudahan Ramadan anak main lagi 2-3 hari ini betul-betul menjadi Ramadan yang membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 143. Bahrul Mazi jilid 7, muka surat 143. Tuan-tuan, esok 13 hari bulan 10 genap 15 tahun Syekh Idris Al-Marbawi meninggal dunia. Ni kitab kita baca ni, Bahrul Mazi ni, kitab ni ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia meninggal pada 13 bulan 10 tahun 1989. Esok genap 15 tahun dia meninggal dunia. Sampai hari ini hasil tulisan dia dibaca di seluruh dunia. Kitab ni bukan di Malaysia sahaja, bahkan di Indonesia, bahkan di selatan Thailand, bahkan di mana negeri yang ada rumpun Melayu yang bercakap bahasa Melayu, kitab ni digunakan. Esok genap 15 tahun dia meninggal dunia dan meninggalkan khazanah ilmu dia kepada orang Islam di seluruh Nusantara. Dia lahir di Mekah. Syekh Idris Al-Marbawi ni, kalau tuan-tuan ada anak, dia belajar di sekolah Al-Mashhur, dia mengajar di sekolah Al-Irsyad, dia mengaji di sekolah-sekolah agama. Anak-anak tuan-tuan mesti setidak-tidaknya ada kamus Al-Marbawi, kamus Melayu Arab Al-Marbawi, juga ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi yang mengarang kitab Bahrul Mazi yang kita baca ni. Dia lahir di Mekah tahun 1893. Dia lahir di Mekah tahun 1893 bersamaan 28 Zulqa'dah tahun 1313 Hijrah. Dia balik mai ke Malaysia. Dia balik mai ke tanah asal dia. Walaupun dia lahir di Mekah, keluarga dia asal orang Malaysia. Dia balik mai ke Malaysia tahun 1913. Dia duk main nombor 13 dia. Lahir 1313 Hijrah. Dia balik mai ke Malaysia tahun 1913. Dan akhirnya dia meninggal dunia pada 13 hari bulan 10 tahun 89 bersamaan 13 Rabiul Awal 1409. Ini Syekh Idris Al-Marbawi. Tak ada tuan-tuan nak cari anak Melayu yang boleh mencapai tahap yang dicapai oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini, tak ada. Kod ke depan esok ada, wallahu a'lam, Tuhan tahu. Tapi setakat hari ini tak ada.
orang yang boleh mencapai tahap keilmuan setinggi ilmu yang dimiliki oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni, tak ada. Satu orang yang buat kitab Baharul Mazi ni, tuan-tuan tengok set dia macam ensiklopedia. Dengan 22 jilid tu ada, 1 sen pun royalty dia tak mau ambil. Dicetak dan dijual tanpa dia dapat royalty 1 sen pun. Pihak yang mencetak kitab ni biasa pergi tanya dia. Dia kata dia tak mau. Kalau ada pahala kebajikan daripada kitab yang dia buat ni, dia kata Allah sahaja yang membalasnya. Dia kata. Kamus yang dia buat, kamus Melayu Arab, kamus Al-Marbawi tu, ada syarikat pergi jumpa dia masa dia duduk di Mesir, minta nak modernize bahasa Marbawi ni, nak buat bagi jadi bahasa moden. Dia halau balik macam tu aja. Dia kata kalau hampa pandai, dia kata hampa buat kamus lain, jangan hidup pindah aku buat. Dia kata. Tahun 89 dia meninggal dunia. Dia dipanggil balik oleh kerajaan Malaysia, panggil dia balik untuk menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah Malaysia yang pertama. Dia tahu balik. Kerajaan hantar wakil pergi jumpa dia, panggil balik. Dia kata untuk apa? Wakil kerajaan kata nak bagi anugerah dekat dia, tokoh Ma'al Hijrah. Dia kata dia buat ni semua bukan kerana nak ada anugerah. Dia kata tuan-tuan nak cari mana orang macam ni? Dia kata dia buat ni semua bukan kerana nak anugerah, dia buat ni kerana Allah. Dia kata dia pun pujuk dia. Tak cukup satu wakil, hantar lagi satu kumpulan lagi pergi pujuk dia, ajak balik. Kami nak jadikan tuan contoh kepada rakyat Malaysia. Kalau nak mengaji agama, mengaji sampai jadi macam tuan. Tak mau juga. Pujuk lagi, minta tolong, kata sebab kita di Malaysia tak ada orang yang sanggup belajar sampai jadi macam ni. Tolonglah balik, nak suntik semangat kepada orang Malaysia yang duk mengaji agama ni. Habis pujuk tu baru dia setuju balik. Dia balik terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah di dataran pusat Islam Malaysia. Lepas dia terima anugerah, orang minta dia berucap, dia tak mau. Orang minta juga, nak dengar juga cakap dia. Dia pergi, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas dia bagi salam, dia kata Alhamdulillah. Dia pergi duduk balik di bangku dia. Tuan-tuan, orang yang tak mengejar glamour, orang yang tak mencari nama, orang yang tak nampak dunia ni sebagai sesuatu yang membawa untung besar bagi dia. Kita belajar kitab dia ni, mudah-mudahan kita tak jadi macam dia pun, kita dapat berkat dia cukup bagi kita. Dapat keberkatan, keikhlasan dia cukup bagi kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Muka surat 143, bab ma jaa fi karahiyatir rukub khalfal janazah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegah menunggang binatang serta menurut di belakang jenazah. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, apabila mayat nak dibawa dari rumah pergi ke kubur, kalau kita nak mengiringi mayat, kita nak mengiringi jenazah tu, jangan naik kenderaan. Tajuk dia malam ni, jangan naik kenderaan. Ketahuilah saudaraku, setengah ulama menegah ia akan menurut jenazah pergi ke kubur dengan menunggang. Ulama, sebahagian besar daripada ulama melarang iring jenazah nak pergi ke kubur dalam keadaan kita naik kenderaan. Maka orang-orang yang menegah itu bergantung dan berpegang pada seumpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Thauban radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah fara'a nasan rukbana. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Kata dia, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi satu jenazah. Thauban ni sahabat Nabi. Dia kata dia sama dengan beberapa orang sahabat lain, sama dengan Nabi, mengiringi satu jenazah nak pergi tanam. Di dalam ramai-ramai itu ternampak ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang menunggang di atas belakang binatang. Dalam tu berjalan ikut jenazah tu, Nabi nampak ada orang duk naik kenderaan mengiringi jenazah. Dan orang-orang semuanya berjalan kaki, sedangkan orang lain semua berjalan kaki. Dia ni duk naik kenderaan seorang dia. Bila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki yang demikian itu, bila Nabi tengok dia ni seorang duk naik kenderaan ni, lalu bersabda Nabi, faqala ala tastahyun,
inna malaikatallahi ala aqdamihim wa antum ala zuhurid dawab. Maka sabda Nabi SAW, tidakkah kamu rasa malu dan tidakkah kamu rasa perlu bersopan bahwasanya malaikat Allah berjalan sama-sama dengan jenazah ini dengan berjalan kaki, dan sekalian kamu menunggang di atas binatang. Nabi bila tengok ada orang duk iring mayat ni, duk naik kenderaan, Nabi kata macam tu, ala tastahyun, Nabi kata hampa tak merasa malu kan? Malaikat Allah al-muqarrabun, malaikat Allah yang makhluk, yang merupakan makhluk paling hampir dengan Allah, malaikat pun bila ada orang mati berjalan sama dengan orang ramai. Hang siapa? Hang pula Nabi naik kenderaan nak ikut. Malaikat Allah al-muqarrabun pun berjalan kaki, hang nak naik kenderaan. Nabi SAW kata tak merasa malu tapi buat macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah dan daripada Jabir bin Samurah, dan katanya lagi bermula hadis Sauban, sesungguhnya diriwayatkan daripadanya mauquf, dan kata Muhammad Al-Bukhari yang mauquf daripadanya itu lebih asah. Ini hadis yang boleh dipakai. Bab baru dia kata bab ma jaa fi rukhsah fi zalik. Itu bab yang datang pada menyatakan izin pada menunggang binatang pada waktu pergi dan pulang menghantar jenazah ke kubur. Ada pula satu hadis pula mai kata boleh pula naik kenderaan waktu iring jenazah pergi tanam, dan lepas selesai tanam nak balik naik kenderaan. Ada pula hadis yang mengatakan boleh. Dia kata, ketahuilah saudaraku, dahulu daripada bab ini ialah bab yang menunjukkan atas tegah menunggang kenderaan waktu menghantar jenazah pergi ke kubur. Tak sah kita baca hadis kata tak boleh naik kenderaan waktu nak iring jenazah pergi ke kubur. Dia kata. Maka pada bab ini ada hadis yang menunjukkan harus menunggang di kenderaan itu pada waktu pergi dan pada waktu baliknya. Ini pula ada pula satu hadis kata boleh pula naik kenderaan pergi dan naik kenderaan balik. Maka hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atba'a janazah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazah Abi Dahdah wa huwa ala farasin lahu yas'a wa nahnu hawlahu wa huwa yatawaqqas. Diriwayatkan daripada seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kata dia adalah kami serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah yang ditanggung akan dia, iaitu jenazah Abi Dahdah. Ini sahabat Nabi, nama dia Abu Dahdah, dia mati. Dan adalah Nabi pada waktu itu menunggang di atas kuda. Berjalan kuda itu melangkah sedikit-sedikit, dan kami ada berjalan di sekeliling Nabi dan melompat-lompat sedikit dengan dia melangkah ke hadapan. Ini satu riwayat. Kata apabila seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah dia mati, waktu mayat Abu Dahdah nak dibawa ke kubur untuk dikebumikan, Nabi katanya Nabi naik kuda ikut sama dengan mayat tu. Hal keadaan Nabi naik kuda, itu ceritanya. Maka jadilah pada hadis itu menunjukkan Nabi ada menunggang pada waktu menghantar dan membawa jenazah ke kubur. Dan satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Jabir bin Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atba'a janazata Abi Dahdah masyian wa raja'a ala faras. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah yang di atas tadi juga. Kata dia Nabi SAW menurut dia jenazah Abi Dahdah dengan berjalan kaki, dan kembali dia daripada kubur dengan menunggang kuda. Ini pula satu hadis. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Nampak? Tadi ini hadis daripada Jabir bin Samurah juga. Dia kata Nabi sewaktu iring mayat Abu Dahdah nak ditanam, Nabi pi pun naik kuda, Nabi balik pun naik kuda.
Lepas tu ada pula satu riwayat lain pula cerita Jabir bin Samurah juga kata Nabi SAW sewaktu iring mayat dia ni juga, mayat Abu Dahdah juga, Nabi pi dalam keadaan masyian, dia kata berjalan. Waktu balik Nabi naik kuda. Ni cerita dia. Baik masalah dia kata. Menunggang binatang waktu pergi bersama membawa jenazah ke kubur, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita rahimahumullah, makruh menunggang pada waktu pi mengiringi jenazah ke kubur serta ada jenazah. Imam Nawawi kata masa mayat nak bawa pi itu makruh kalau sekiranya naik kenderaan, makruh. Dia kata melainkan orang yang uzur baginya dengan sebab sakit atau lemah atau seumpamanya, ataupun orang sakit, ataupun dalam kes orang sakit dia dibenarkan naik kenderaan. Pasal apa? Pasal dia sakit, dia uzur, dia nak berjalan tak boleh, maka boleh bawa dia dengan kenderaan. Maka tiadalah mengapa menunggang pada waktu itu. Orang sakit tak apa, dia kata. Dan telah ittifaq mereka itu atas tiada mengapa menunggang pada waktu kembalinya. Balik daripada mayat dah tanam dah, balik daripada kubur nak naik kenderaan tak apa. Nak pi itu dia suruh berjalan. Masalah berjalan menyertai mayat ke kubur bagaimana yang afdalnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu', telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab rahimahumullahu ta'ala, bermula yang afdal berjalan serta jenazah itu ialah berjalan dengan orang-orang di hadapan. Ini kita dah bincang bulan lepas. Bawa mayat ke kubur, afdalnya kita berjalan di depan. Alasan dia apa? Alasan dia bila kita jalan depan, kita membuka laluan supaya mayat segera sampai di kubur. Kita jalan di depan, kita suruh kereta semua pergi ke tepi, pergi ke tepi, pergi ke tepi. Pasal apa? Mayat nak lalu, suruh kereta pergi ke tepi. Kita jalan di depan tu, kita membuka jalan. Dengan itu mayat segera sampai di kubur, mayat segera dikebumikan. Menyegerakan mayat itu tuntutan agama. Itu cerita dia. Dan biar berhampiran dengan dia, dan kalau boleh berjalan mengiring mayat ni jangan jauh sangat. Kita pergi dah tengah batu depan dah, setengah kilometer di depan, mayat di belakang tak mau. Dia kata berjalan sekira-kira nampak antara orang yang usung mayat dengan kita yang berjalan di depan, nampak. Jangan jauh, dia kata. Dan tiap-tiap yang hampir itu daripadanya maka ialah yang afdal, dia kata. Sama ada berjalan kaki ataupun menunggang, maka yang afdalnya di hadapan mayat. Dan jikalau terdahulu daripadanya jauh sekalipun, maka sekira-kira dikatakan menurut jenazah serta orang yang banyak, nasihat hadir fadilat menurutnya itu. Dan jika ada ia sekira-kira tiada dikatakan menurut kerana terlampau jauh, maka bercerai daripada orang-orang yang menurutnya, nescaya tiada hasil baginya fadilat menurut mayat. Kalau jauh sangat tak dapat pahala mengiringi jenazah, tak dapat. Agak tak jauh, duduk depan, jangan kita pula pergi buat jalan slow sampai kawah ada usung tu pergi pijak kasut kita di depan ni karut. Kita bukan menyegerakan mayat, kita pergi lambat lagi. Agak-agak daripada orang yang usung mayat tu dengan geruk kita haduk jalan ni, ada satu lapang. Kita menyegerakan apa pun nak bagi mayat cepat sampai di kubur, begitu. Dan jikalau berjalan dari belakang sekalipun, nescaya berhasil baginya fadilat, asalkan menurut, tetapi luput akan dia kesempurnaannya. Kalau kita ikut belakang mayat, mayat jalan dulu, kita berjalan di belakang, dapat pahala mengiringi mayat tu, dapat. Dia kata, tapi dapat pun tak sempurna. Pasal apa? Yang disuruhnya ialah depan mayat. Bila kita berjalan di belakang, dapat pahala, tapi pahala yang tidak sempurna. Pasal apa? Pasal tak menepati sunnah Nabi SAW. Begitu. Kemudian berjalan di hadapan jenazah, apa kata mazhab ulama tu ulangan. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Jadi dalam bab tadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia masa bawa mayat ke kubur berjalan. Berjalan. Kecuali bagi orang yang uzur, maka dia dibolehkan naik kenderaan. Balik daripada selesai ke bumi mayat, nak balik, nak naik kenderaan, itu tidak salah. Gitu. Baik, tajuk baru dia kata bab ma jaa fil isra' bil janazah. Bab yang datang pada menyatakan mensegerakan jenazah dengan membawa dia ke kubur. Ini dia nak masuk tajuk Al-Isra', iaitu mempercepatkan jenazah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia meninggal menjelang waktu maghrib, dan dia dikebumikan sebelum subuh.
amalan di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Dia tak taruh macam kita hari ni. Tunggu pukul 11 esok lah, tunggu. Sahabat-sahabat Nabi menjadi amalan mereka. Sebab ini disuruh oleh Nabi SAW. Meninggal menjelang maghrib, dikebumikan sebelum subuh. Kebumilah. Tak tunggu dah cerah esok. Pasal apa? Itu dah dianggap melewat-lewatkan mayat. Dan itu tidak baik. Baik. Dia kata, ketahuilah saudaraku, menanggung jenazah ke kubur itu tidak disuruh perlahan-lahan jalan. Kita bawa mayat pergi ke kubur tu tak disuruh berjalan slow-slow. Dia kata, yang ni tak kala menanggung, membawa ke kubur itu hendaklah disegerakan. Bahkan yang disuruh oleh syarak ialah membawa akan dia dengan berjalan yang segera sedikit. Yang agama suruh ni bukan setakat segerakan pengkebumian dia, bahkan mayat dah tanggung dah pun dia suruh jalan bagi cepat. Itu yang disuruh oleh agama. Kerana hikmah yang ada tersebut pada hadisnya, seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazah fa in yakun khaira tuqaddimuha ilaih wa in yakun syarra tada'uhu an riqabikum. Diriwayatkan pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakannya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, segerakan olehmu sekalian akan jalan jenazah itu. Nabi suruh cepat. Kita hari ni kita suka duk drag masa tu, kita suka drag, suka buat bagi lambat. Satu dah mati petang, pukul 4 mati, nak simpan pukul 11 bagi esok. Mati pukul 4 petang. Elok-eloknya sebelah malam tu selesaikan pengkebumian dia. Dah, orang Melayu ni mati pukul 4, mati pukul 3, mati pukul 4, dia kira tak dan lah. Nak simpan sebelum maghrib tu dia duk kira tak dan. Bila tak dan, dia tarik pergi pukul 11 pagi tu. Ni, orang Melayu punya amalan. Lepas tak apalah. Dah selesai, dah mandi, dah apa-apa. Semua buat keluar pula. Depan pintu rumah tu pula ada satu upacara pula. Ada pula satu upacara yang bertujuan nak melambat-lambatkan mayat. Dua ada 3-4 orang tekong pula, nampak tu imam masjid ni ada, nampak tu imam masjid ni ada, nampak ustaz ni ada, nampak ustaz ni ada. Tu imam ni suruh tu imam tu suruh ustaz ni nak Al-Fatihah satu langkah, Al-Fatihah satu langkah, Al-Fatihah, nak bagi lambat. Sedangkan tidak ada satu pun hadis suruh buat macam tu. Melainkan hadis yang melarang kita bagi lambat ada. Nampak? Kita saja pergi duk reka, duk karang, duk buat nak bagi jadi lambat. Bawa. Dah sampai dia semayang apa semua sah dia semayang apa, lepas semayang ada satu pulhu pula lagi. Lagi duk drag masa tu, lagi duk drag masa. Sedangkan dah 2 bulan dah kita duk baca hadis ni, tak ada hadis yang suruh buat macam tu. Yang ada hadis suruh cepat. Terang-terang hak kita buat tu melanggar apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Tapi alasan pelanggaran kita tu, alasan kita apa? Kita kata kita nak bagi lagi elok. Awak yang Nabi suruh tak elok, maka kita perlu memperelokkan apa yang Nabi suruh. Ini persoalan dia. Kalau benar tu betul-betul elok, Nabi suruh dah. Nabi tak suruh yang tu, Nabi suruh cepat. Kerana cepat tu yang elok, bukan melengah-lengahkan ni elok. Dah habis dah semayang apa semua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, satu pulhu pula lagi doa tuan-tuan. Dengan satu Fatihah, dengan 7 kali Qul Huwallah, dengan satu doa lagi bubuh lepas tu. Sedangkan semayang mayat tu pun doa dah. Semayang mayat tu pun doa dah. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, doa. Lepas tu takbir yang keempat, Allahu Akbar, doa lagi. Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana, wal doa lagi. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nak doa lagi. Sedangkan agama kata apa? Bagi cepat dia masuk kubur. Kalau dia orang baik, kita menyegerakan dia kepada janji baik yang dijanjikan oleh Allah pada dia dalam kubur, iaitu kubur dia akan menjadi raudhah min riyadil jinan. Kita menyegerakan dia dapat ni janji syurga Allah ni, kita bagi dia cepat. Itu yang baik untuk mayat. Dan kalau sekiranya dia orang jahat, dia orang yang tak baik, maka kita menyegerakan lepas
kejahatan dia daripada tanggungan bau kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yakni segerakan sedikit jalan pada membawa dan menanggung jenazah itu ke kubur. Sampai jalan pun agama suruh bagi cepat sikit. Begitu. Kerana jika ada ia orang yang berbuat baik dan berbuat taat, nescaya engkau lekahkan dia pada tempat balas baiknya. Nampak? Kita abang tadi. Kita bagi cepat tu, bukan kita meluatkan dia, bukan kita benci dia, bukan kita tak sayang dia. Yang mati itu adik-beradik kita, keluarga kita, bukan kita benci dia, bukan kita tak sayang dia, kita nak bagi cepat. Kita cepatkan tu kerana kita sayang dia. Kita nak dia dapat janji baik Allah cepat. Itu maksud dia. Maka tempat kesenangannya, tempat kesukaannya, kubur dia nak masuk tak lagi itu akan menjadi tempat kesenangan dia, akan menjadi tempat kesukaan dia. Dia beribadat berapa tahun dah selama ni, Allah janjikan dekat dia, hang buat ibadat, hang jadi orang baik, aku akan janjikan, aku akan bagi dekat hang kebaikan. Di antara kebaikan yang paling cepat hang dapat ialah kubur tu akan menjadi taman daripada taman syurga Allah. Kita mempercepatkan dia mendapat janji baik Allah tu. Dia dapat kubur yang menjadi taman syurga Allah ni, dia dapat kesenangan daripada Allah. Begitu. Maka jika ada ia orang yang berbuat jahat dan maksiat, nescaya lekah sekalian kamu meletakkan dia. Meletakkan dia daripada pikulan kamu semua. Kalau dia orang jahat, cepat-cepat kita tak mau nak tanggung lama-lama. Bagi dia pergi cepat-cepat. Begitu. Maka tiada apa ada masalah bagi kamu memperlamakan, menanggung dan menyertainya, kerana ia orang yang jauh daripada rahmat. Tak ada guna kita duk buat bagi lambat. Dia ni orang yang dimurkai Allah. Kita duk tanggung dia bagi lama pun tak ada satu faedah dekat kita. Begitu kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah, dan bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Sedia tuan. Tentu tak rasa bila kita baca hadis ni rasa puas, rasa satu kepuasan, rasa puas. Ni dia aku dengar penjelasan daripada hadis Nabi, puas rasa. Yang selama ni kita pun tak tahu sebenar-benar macam mana. Kita main turut, main ikut-ikut amalan lama aja. Tapi malam ni bila kita baca-baca hadis tu, dia baru kita tahu, oh hadis suruh macam ni rupanya. Berasa puas, berasa kita tahu macam mana agama suruh sebenarnya. Rasa lega, berasa oh tu dia. Pesan dekat anak-anak kita, pesan dekat bini kita, pesan. Esok kalau ayah mati, buat macam ni. Agama suruh macam ni, ayah mahu hampa buat kat ayah macam ni. Pesan macam tu. Dia kata, masalah mensegerakan berjalan serta menanggung mayat ke kubur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu disunatkan segera berjalan dengan jenazah selama tiada sampai had takutkan pecahnya dan seumpamanya. Dia kata suruh cepat. Cepat, janganlah sampai lagi berambung mayat ikut jalan. Jangan sampai lagu tu lah. Sampai bawa, sampai lari, sampai lagu macam jogging ni ada bawa mayat. Kata ni pergi mengaji kat ustaz mana pula pergi jadi lagu ni. Tak nampak macam berjalan bawa mayat tu, nak satu macam ni jogging. Kawah bawa pun semua pakai seluar trek dengan baju apa kali macamnya. Jatuh mayat kot. Tak disuruh sampai macam tu. Dia kata, dia suruh ni apa? Cepatkan. Cepat, jangan sampai berambung mayat kot jalan. Itu maksud dia. Kadang nak kena faham juga, ada orang dia dengar, oh ya ni kalau dia kata kita lari macam 100 meter punya lari. Tengok pengusung aja sampai masjid. Hamba Allah tu ada tengah jalan mana kan. Yang tu karut lah kan. Jadi yang ni dia nak beritahu, dia nak balance balik. Ada kawan yang dengar salah faham pun ada. Maka dia beritahu. Dia kata cerita dia apa? Segerakan dia. Segera, jangan sampai kita berlari sampai mayat tu jadi apa-apa, tak mahu macam tu. Itu maksud dia. Baik, kemudian bawah tu masalah menanggung mayat ke kubur, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, bermula menanggung jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah, maksud ada satu kumpulan sudah ditanggung, kita dah tak berdosa dah. Kata ashab kita, dan tiada harus menanggungnya atas kelakuan yang ditakutkan jatuhnya. Macam tak. Jangan sampai kita bawa dia sampai memungkinkan mayat tu jatuh tengah jalan. Tak mahu macam tu. Kata mereka itu, dan tiada menanggung akan dia melainkan laki-laki. Anak tanggung mayat ni orang laki-laki. Lagi bini dia duk minta, anak perempuan dia duk minta nak tanggung juga. Ini penghabis dah khidmat akhir kami untuk bapa. Yang menanggung mayat laki-laki. Dan jika ada yang mati itu perempuan sekalipun, walaupun mayat tu mayat orang perempuan, yang tanggung laki-laki. Kerana laki-laki itu lebih kuat menanggung itu. Sebab kerja duk tanggung ni kerja laki-laki.
Jadi orang perempuan tak sah. Hidup sampai masuk surah abang apa semua ni woman liberation. Minta tu kami pun nak tanggung mayat juga. Jangan dia buat kerja tahu pasal dia macam tu. Dia kata dan perempuan itu lemah. Dia kata orang perempuan kena mengaku dia sebagai orang perempuan tak sesuai dia buat kerja macam tu. Benda ni tak boleh cakap tuan-tuan. Lah ni bodybuilder orang perempuan ada. Bodybuilder ni duk pergi penat body ni. Perempuan dia duk buat kerja macam tu. Saya duk belajar di universiti dulu, pensyarah saya. Anak perempuan dia belajar di US, belajar di Amerika. Satu hari dia masuk kelas, dia masuk dia kata hari ni tak boleh mengajar, dia kata serabut apa pula. Dia ambil dalam file dia, bawa keluar gambar. Terkejut kita tengok, apa ni kata, gambar orang perempuan bodybuilder. Tengok, astagfirullah je, apa ni. Dia kata you orang tengok pun you orang sampai astagfirullahalazim. Dia kata bapak dia macam mana? Bapak dia kata anak dia belajar di US dia jadi gila apa ke pergi ambil leceh. Dia kata nampak kan perempuan hidup tak ada kerja betul. Dia jadi merapu. Dunia akhir zaman ni jadi merapu. Hak kerja orang lelaki perempuan nak selapak buat, hak kerja orang perempuan lelaki pakat hidup leceh. Kita tak mau macam tu. Ikut macam agama tunjuk. Agama dah beritahu lah lelaki-lelaki patut kerja macam mana, perempuan patut kerja macam mana kerja yang sesuai lelaki-lelaki, macam mana kerja yang sesuai dengan perempuan. Jangan duk bangkang yang tu. Kita bangkang, kita menyalahi fitrah dan sunnatullah. Kita menyalahi apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dan barangkali boleh jadi terbuka aurat. Orang perempuan duk tanggung, tak lagi banyak benda boleh jadi tak elok. Sebab orang perempuan ni banyak benda dia nak kena jaga. Tak kena gaya, terdedah aurat dia, maka jadi tak elok pula benda tu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi qatl Uhud wa zakara Hamzah. Bab yang datang pada menyatakan orang yang mati perang di tempat yang bernama Jabal Uhud. Ini dia nak cerita tentang Sayyidina Hamzah mati di medan Uhud. Dan menyebutkan tentang kematian Sayyidina Hamzah. Ketahuilah saudaraku, pada kisah yang mendatangkan belas kesian ke atas hati orang-orang yang mukmin. Dia kata ni kisah Sayyidina Hamzah mati ni, dia kata kalau orang tu mukmin, kalau orang tu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rasa sangat tak seronok bila dengar cerita dan keadaan bagaimana Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati ketika perang Uhud ni. Anda kena ingat, Sayyidina Hamzah dia mati di medan Uhud dan dia dikebumikan di medan Uhud. Dan waktu mayat dia nak dikebumikan, kain kafan pun tak ada. Sehingga Nabi ambil kain selimut buruk kepunyaan Sayyidina Hamzah sendiri. Dia panggil namirah. Namirah ni selimut lama, selimut buruk. Nabi ambil kain selimut tu buat kafan Sayyidina Hamzah. Bila kafan tutup kepala, kaki nampak. Tarik ke kaki, kepala nampak. Nabi kata tutup kepala dia. Kaki dia ditutup dengan daun-daun apa yang ada, apa tutup macam tu aja. Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya begitu. Mai tahun 41 Hijrah. Tahun 41 Hijrah lama selepas dia dikebumikan, banjir. Kawasan tempat dikebumikan syuhada yang mati syahid di dalam perang Uhud tu, kawasan tu banjir. Dalam banjir tahun 41 Hijrah tu, mayat yang dikebumikan tu terbongkar keluar. Mayat yang dah berapa puluh tahun dah dikebumikan, bila terbongkar keluar, hal keadaan mereka macam baru tak sah mati. Ini bukti bahawa mereka syahid. Semua yang terbongkar keluar tu, hal keadaan mereka macam baru mati tak sah ni. Bila orang jumpa ni apa semua tengok, dilaporkan benda ni kepada khalifah. Tahun 41 Hijrah, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pada masa tu. Bila dilaporkan kepada khalifah, mai-mai tengok, jumpa yang kata Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa mayat Sayyidina Hamzah ni, jumpa dalam banyak-banyak mayat yang timbul ni, jumpa mayat Sayyidina Hamzah. Darah dia masih hidup mengalir lagi. Berapa puluh tahun dah dikebumikan, darah bekas dia punya cedera, luka-luka dalam perang tu, darah tu duk mengalir lagi.
Itu dia bukti syahidnya. Maka dia disebut Sayyidus Syuhada. Dia disebut pengulu kepada segala orang yang mati syahid, Sayyidina Hamzah. Yang kemudiannya mayat dia dikebumikan balik. Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk benda ni. Kalau dulu tuan-tuan pergi ziarah di kawasan Uhud, Saudi, kerajaan Saudi ada buat satu papan tulis cerita tentang benda ni, cerita tahun 41 Hijrah dulu. Kemudian ada mereka bagi risalah-risalah apa semua, cerita tentang apa yang berlaku pada tahun itu, sebagai nak bukti tentang Sayyidina Hamzah ini, bagaimana dia ni betul-betul Sayyidus Syuhada. Tuan-tuan ingat balik bila Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pergi ke rumah adik dia. Bila orang habaq dia, kata adik dia pun ikut Nabi Muhammad. Dia masa tu belum Islam lagi. Dia sampai di rumah adik dia tengah baca surah Taha. Dia tak boleh tahan, marah dia ni. Aku duk lawan Muhammad habis-habisan, hang adik aku, hang ikut dia. Ini cabaran pada aku, hang macam tendang muka aku, marah dia. Dia sampai-sampai adik dia duk baca surah Taha. Dia dengar tu hati dia dah terusik dah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia mai, dia minta kat adik dia, hang baca apa? Adik dia sorok lembaran Quran yang tulis surah Taha tu, adik dia sorok belakang. Dia kata minta mai, aku nak tengok. Adik dia kata tak boleh, abang bukan orang Islam, abang tak suci, abang tak boleh baca yang ni. Dia bagi penampang sekali, melayang. Dia tangkap tu, dia baca. Bila dia baca tu serentak dengan dia baca tu serentak dengan tu, Allah siram hati dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak bagi, tuan-tuan tak boleh kata apa. Serentak dengan tu, Allah siram hidayah dalam hati dia. Dia cerak masuk. Dia tanya adik dia, Muhammad duduk di mana? Adik dia kata, abang nak buat apa pun buat kat saya, jangan pergi kacau Muhammad. Dia kata, di mana Muhammad duduk? Dia pergi. Bila dia sampai aja di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi tengah duduk mengajak sahabat-sahabat Islam ni, dia masuk aja di pintu, Sayyidina Hamzah bangkit berdiri di depan Nabi. Sayyidina Hamzah ni yang kita nak baca cerita dia ni, dia bangkit berdiri depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata kalau umat mai cara jahat, aku akan menghadapi dia. Orang macam ni, tuan-tuan. Dia bangkit, dia tak kira apa nak jadi, nak mati, nak apa aku. Dia kata dekat Nabi Muhammad, dia kata kalau sekiranya dia main ni dengan tujuan jahat, aku yang akan menjadi galang ganti kamu. Nabi kata ya ammi, pakcik duduk pakcik. Dia main ni atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sehari sebelum tu berdoa kepada Allah, Allahumma ayyidil Islam bi ihdal umarai. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya salah seorang daripada dua Umar. Umar Al-Khattab ataupun seorang lagi. Nabi tahu dah bila dia main ni, Nabi kata Allah hantar dia main. Sayyidina Hamzah tak percaya. Nabi kata kat dia, tak apa pakcik duduk tepi. Tak harap tangan duk pegang ulu pedang. Dia tak akan biar orang main bagi calang tubuh Nabi SAW depan dia, sedangkan dia duk ada. Dia tak akan biar. Duk tepi, tangan duk pegang ulu pedang ni, tak percaya. Bila main Umar Al-Khattab ni masuk main, dia terus peluk Nabi. Dia kata, ya Muhammad aslimni ya Muhammad. Wahai Muhammad, Islamkan aku. Wahai Muhammad, Islamkan aku. Hamzah ni, pak penakan Nabi ni, dia akan jadi galang ganti. Kalau mati pun mati dia tak apa, jangan mati Nabi. Pak penakan yang begitu sekali sayang Nabi, anak penakan dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah. Kekasih Allah jangan jadi apa-apa, biar dia kalau nak jadi apa pun. Orang macam ni. Baik, dia kata iaitu pada zaman Nabi SAW sangatlah payahnya memajukan agama Islam. Zaman Nabi, tuan-tuan, Islam nak dikembangkan bukan senang. Tiada maju ia sampai boleh jadi seperti yang ada pada kita sekarang ini, melainkan dengan bersungguh-sungguh Nabi serta sahabat memajukannya. Islam yang kita terima hari ini, Islam yang sampai kepada kita di atas pengorbanan dan tumpah darah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita hari ini terima senang kita terima hari Islam hari ini senang aja kita terima. Tapi zaman dulu, zaman Nabi mula bawa Islam, berapa punya susah. Apa yang Bilal bin Rabah kena kerana masuk Islam, apa yang Ammar bin Yasir dan keluarga dia kena kerana masuk Islam, apa yang Khabbab sahabat Nabi kena semata-mata kerana masuk Islam. Berapa ramai sahabat Nabi yang terseksa kerana masuk Islam. Berapa banyak kerugian yang terpaksa ditanggung
oleh Ar-Rumi dengan kerana dia memilih untuk masuk Islam. Bukan senang Islam pada zaman tu. Islam yang kita terima hari ini adalah Islam yang sampai dekat kita di atas tumpah darah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia kata maka tiadalah mereka itu senang diri pada memajukannya, bahkan sentiasalah mereka itu mempertahankan jiwa, akal, wang, harta dan segala-gala usaha dan segala rajinnya. Setengah daripada sahabat itu habis nyawa dengan sebab agama. Habis duit ringgit, habis masa, habis tenaga, habis akal, buah fikiran, habis segala-galanya kerana nak pastikan Islam tu sampai kepada generasi selepas mereka. Macam itulah Islam duk mai sampai kepada zaman kita hari ni. Islam nak mai dekat kita hari ni, berapa ramai orang mati. Begitu. Dan setengahnya habis nyawa dan habis harta, dan setengahnya habis harta. Maka dia kata bertuahlah mereka yang mempertahankan diri yang demikian itu sampai boleh dapat kepada kita kemanisan Islam pada hari ini. Berapa punya berjasanya sahabat-sahabat Nabi dulu sehinggakan hari ini Islam sampai dekat kita. Berapa banyak jasa yang telah pun mereka tumpahkan untuk nak pasti Islam mai ke kita hari ini. Dia kata dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah yauma Uhud fawaqafa alaihi faraahu qad muthila bi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia kemudian daripada selesai perang Nabi dengan kufar Quraisy di Jabal Uhud, bila habis aja perang Uhud dan sudah bersebelah-sebelahan, maka Nabi SAW pun mulalah menghimpun sekalian sahabat yang berperang itu supaya diketahui siapa yang hidup dan siapa yang dah mati. Habis perang, biasalah bila dah habis perang kutip balik mayat-mayat ada ni, hak mana mayat orang Islam ambil buah satu tempat, jumpa hak mana sahabat yang tak mati lagi tapi cedera parah, segera diberikan rawatan. Hak mana yang sihat, yang kuat, yang masih boleh berjalan dan sebagainya, berjalan hidup putih sahabat-sahabat yang syahid. Begitu keadaan selepas perang. Di dalam pada itu dilihatnya, yakni Nabi SAW, beberapa banyak orang yang tidak ada. Bila dah habis perang, dua kutip-kutip ni Nabi buat roll call, orang kata buat roll call, panggil mai nak tengok balik, tengok-tengok ramai yang tak ada. Maknanya ramai sahabat Nabi yang sudah pun syahid di dalam perang Uhud ni. Bila panggil tengok, banyak muka yang dah tak ada. Nabi tahu dah tak ada ni, sama ada dah mati ataupun sama ada cedera, nak bangkit mai tak boleh. Begitu. Iaitu telah mati mereka itu. Maka disuruhnya orang pergi mencari bapa saudaranya yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dalam ramai-ramai ada ni, Nabi mula sekali hingga mai di fikiran Nabi apa dia? Pak menakan dia Hamzah ni. Nabi beralih kiri, beralih kanan, tengok semua keliling dia, tak nampak muka Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan, zaman susah dia sama dengan Nabi. Masa zaman di Mekah, Uhud dah jadi lepas hijrah ke Madinah. Masa zaman susah di Mekah zaman Nabi seorang aja bawa Islam. Lepas tu Khadijah isteri Nabi ikut. Lepas tu barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru mai Sayyidina Ali bin Abdul Muttalib, baru mai. Bila duk mai Ali bin Abi Talib pada masa tu budak lagi, dah masuk Islam. Daripada seorang jadi dua jadi tiga jadi lima nak dapat 10 pun sakit, 10 nak pergi 15 orang pun sakit. Dalam keadaan jumlah yang kecil macam tu, Sayyidina Hamzah pak penakan Nabi. Di ketika pak penakan lain bukan setakat tak ikut Nabi, lawan Nabi. Di ketika tu Hamzah pak penakan mai duduk dengan Nabi, Nabi boleh lupa kadang-kadang. Di ketika bahaya dah duk mai depan mata dah bahaya, Hamzah bangkit pergi duduk di depan. Dia kata, Muhammad, apa jadi pun yang kena kat aku. Mungkinkah Nabi lupa dia? Kita tuan-tuan, kita zaman kita susah, siapa tolong kita? Mungkinkah kita lupa orang tu?
Kita ni bukan terus-terus senang. Kita ni ada cerita panjang, ada zaman susah, ada zaman macam-macam kita dah lalu. Zaman kita betul-betul susah, siapa mai tolong kita masa tu? Kalau kemudiannya kita senang, mungkinkah kita lupa dia? Tak mungkin kita lupa dia. Kok mana pun kita teringat dia. Kok mana pun esok satu hari kita cerita ke anak kita, satu masa dulu ayah susah, siapa tolong ayah? Kok mana pun sampai dah tua, kalau Allah panjang umur 70, 80 umur kita pun, kita teringat lagi orang yang pernah tolong kita masa kita susah. Ini pula Nabi SAW, manusia yang tidak pernah lupa jasa dan kebaikan yang orang buat dekat dia. Nabi tak pernah lupa. Ini pula orang yang berjasa kepada Nabi ni, Hamzah. Semacam mana Abu Talib, Pak Sayyidina Ali, sampai mati pun tak masuk Islam. Nabi frust kerana dia mati tak masuk Islam. Pasal apa? Pasal pengorbanan, pasal pertolongan, pasal jasa yang dibuat oleh Abu Talib kepada Nabi ni bukan kecil-kecil punya jasa. Bila orang mai jumpa Abu Talib bagi amaran dekat dia, hang ni jangan duk bagi perlindungan kepada Muhammad ni melampau. Dia menghina agama kita, dia menghina tokoh-tokoh kita. Abu Talib kata apa? Abu Talib kata, selagi aku hidup, aku tak akan biar siapa-siapa pun sentuh Muhammad dengan niat jahat. Tapi dia tak Islam. Walaupun dia mati sebagai orang yang tak Islam, orang yang tak masuk Islam, Nabi SAW tak boleh lupa kebaikan yang Abu Talib buat. Selepas dah selesai dah, Abu Talib dah mati dah, Nabi masih lagi nak minta kepada Allah, minta supaya Allah ringankan azab yang dikenakan kepada Abu Talib. Kebaikan orang kita tak mungkin lupa. Bila habis perang Uhud, Nabi kata apa? Tengok, beralih tak ada. Hamzah ni tak ada. Nabi terus kata, tolong siapa-siapa pergi cari pakcik aku, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tolong pergi cari dia, saya. Maka tiba-tiba didapati orang akan Sayyidina Hamzah itu sudah mati juga. Tengok mati orang yang Nabi sayang. Orang main abang dekat Nabi, ya Rasulullah, Hamzah mati. Tuan-tuan bayangkan macam mana perasaan Nabi. Maka datang Nabi SAW atas Hamzah yang mati pada hari perang Uhud itu. Maka berdiri Nabi SAW memandang atasnya. Nabi pergi sampai dekat mayat Sayyidina Hamzah ni, Nabi tengok dia. Maka nampaklah Nabi akan dia, sesungguhnya sudah dikudung-kudungkan orang akan telinganya. Bila mai tengok mayat orang yang kita sayang, tengok mati dia keadaan macam tu, telinga ni dia potong buang. Dan dirompongkan orang akan hidungnya, telinga ni potong buang tak ada, hidung ni kerat bagi tak ada. Dan potong orang akan bibirnya, bibir mulut ni pun potong buang. Punya jahatnya yang kata musuh Islam ni sampai macam tu. Hang bunuh tu dah satu pasal. Tak cukup dengan bunuh, nak buang geram lagi. Dipotong ni, apa yang boleh potong, telinga, hidung, bibir, mulut, potong buang habis. Dan dibelah orang akan perutnya. Perut tu belah. Macam tu mayat Sayyidina Hamzah, orang yang Nabi SAW sangat sayang, mati dia hal keadaan rupa macam tu. Maka sudah mati bersama-sama dengan orang yang banyak mati pada hari itu. Apabila dilihat demikian itu, lalu bersabda Nabi SAW, faqala laula an tajida Safiyatu fi nafsiha la taraktuhu hatta ta'kulahu al-'afiyah hatta yuhsyara yaumal qiyamah min butuniha. Maka sabda Nabi SAW, jikalau bukan kerana duka cita Safiyah pada dirinya, tak kala melihatkan saudaranya yang demikian itu, nescaya aku tinggalkan dia. Safiyah ni mak penakan Nabi, adik kepada Sayyidina Hamzah. Nabi kata, aku tak boleh ingat macam mana Safiyah kalau Safiyah tengok mayat abang dia macam ni. Nabi kata, aku tak boleh ingat ni macam mana ni kalau sekiranya Safiyah makcik aku tengok mayat pakcik aku macam ni, aku tak boleh ingat macam mana dia nak terima keadaan mayat yang macam ni. Tuan-tuan, kita pun kalau kena adik-beradik kita aksiden teruk-teruk ni, mayat aku balik tak boleh tengok tuan-tuan. Tak boleh tengok, dia main ketat dada, dia main tak menyawa, tak lepas dia air mata keluar. Oh, kata tak boleh, kita tak boleh tengok, kesian. Ini ke pula Nabi kata, aku tak boleh nak bayang macam mana kalau mayat ni dilihat oleh Safiyah makcik aku. Dia kata macam mana nak jadi, dia kata.
Nescaya aku tinggalkan dia dan aku biarkan dia bergelimpangan di bumi ini sehingga memakan akan dia oleh apa-apa yang mencari rezekinya daripada binatang-binatang dan burung-burung, sampai dikumpulkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Macam ni punya keadaan mayat, dia kata ingat-ingat sekali tak gamak dah, nak urus pun tak gamak dah. Kesian dekat dia. Ingat-ingat nak biar bagi ada burung apa mai duk makan apa mai makan-makan bagi habis mayat lagu tu, tak gamak nak pi urus dia ni. Daripada perut-perut binatang-binatang ataupun burung-burung yang memakannya, aku serah dekat Allah aja mayat ni. Esok di hari akhirat esok Allah himpunkan balik ni. Ceraian-ceraian daripada tubuh dia yang dimakan oleh binatang ni, Allah himpun balik untuk bangunkan dia di hari akhirat esok. Kalau ikutnya aku nak buat macam tu aja, dia kata. Pasal tak gamak melihat mayat yang seteruk ini, dia kata. Tetapi dengan kerana aku mau mengambil hati dan kedukaan Safiyah, tapi supaya aku boleh balik cerita yang betul kepada Safiyah makcik aku, supaya aku boleh balik cerita kata mayat pakcik aku dah kebumikan dengan penuh penghormatan, maka aku nak urus juga mayat yang sangat menyedihkan hati ni, dia kata. Maka tidaklah aku biar saudaranya tidak bertanam dan tidak diambil peduli. Aku tak akan biar mayat pakcik aku ni, aku akan uruskan sendiri mayat dia, dikebumikan dengan cara yang baik. Qala summa da'a bin namirah fakaffanahu fiha fakanat idza muddat ala ra'sihi badat rijlah wa idza muddat ala rijlaihi bada ra'suh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian daripada itu menyeru dan minta Nabi SAW dengan namirah, iaitu satu kain selimut buruk. Ni yang kita cerita tadi, dia ada sebut sini. Nabi pun minta ambil mai kain selimut apa namirah ni, ambil mai nak kapan mayat pak menakan dia. Maka mengkafan dan membalut dia akan Hamzah bapa saudaranya itu padanya. Guna kain selimut buruk ni, namirah buruk ni, guna itulah saja buat kapan Sayyidina Hamzah Sayyidus Syuhada, satu pengulu kepada orang-orang yang mati syahid. Kain kapan itu terlalu pendek, tak menutupi tubuh Sayyidina Hamzah daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan apabila ditarik kain itu tutup kepala, keluar dua kakinya. Dan apabila ditarik kain itu ke kaki, keluar kepalanya. Maka disuruh Nabi SAW menutup kepalanya dan dibiarkan kakinya. Itu dia tuan-tuan. Mati keadaan macam tu pun tak apa. Mati aja dia masuk kubur, Allahu Akbar, apa yang Allah nak bagi ke dia. Kita hari ni mati dengan kain kapan pun ambil kain cantik, kain elok lah, apalah semua sesuai dengan kita orang ada duit. Belum tentu lagi, tak lagi kita akan dapat bahagia dalam kubur. Belum tentu lagi. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi ni, kapan macam ni aja dengan kain selimut buruk dan sebagainya sahaja. Tapi saat lagi segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan limpah, akan curahkan kepada dia. Kemudian sambung hadis tu, dia kata qala fakathural qatla wa qallatis thiyab qala fakuffina ar-rajul war-rajulani was-thalathatu fi thawbil wahid summa yudfanuna fi qabrin wahid. Kata Anas, maka sudahlah banyak orang yang mati perang pada itu hari. Dalam perang Uhud ramai tentera Islam mati. Tentang kita ingat balik cerita dia apa? Cerita dia Nabi SAW sendiri jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik. Cerita lagi lebih pada tu apa dia? Sebahagian daripada tentera Islam bantah arahan Nabi. Banyak cerita yang menyebabkan dia jadi teruk kepada tentera Islam dalam perang Uhud ni. Dan kekurangan kain kafan. Orang mati ramai, kain nak kafan tak ada. Katanya, yakni kata Anas bin Malik, maka dikafan orang akan seorang laki-laki di dalam satu kafan. Dan ada yang ditanam dua laki-laki di dalam satu kafan. Tengoklah. Ada orang yang kain dia ada, kain tu buat kapan dia. Ada orang yang kain nak kapan dia pun tak ada, kena tumpang kain kapan orang lain. Kain orang lain tumpang, bubuh dua mayat, satu kapan masuk pergi. Dan ada ditanam tiga laki-laki di dalam satu kain kapan, kerana tak ada kain. Dia nak abang apa? Susahnya Islam pada masa tu. Susah. Sehingga kan tentera-tentera yang pergi berperang ni tak banyak benda bawa. Kain pun tak ada, bawa benda nak pakai aja. Kain pinggang, kain apa itu saja. Tak ada lebih.
Maka ada yang dikapan sehelai kain, 3 mayat tu ada dalam. Kemudian ditanam ke sekalian orang yang mati perang itu di dalam kubur yang satu. Semua masuk dalam satu kubur. Pada masa hendak menanam orang-orang yang mati di dalam perang itu, Nabi pun bertanya kepada sahabatnya, siapa yang banyak hafaz Quran di dalam dadanya, maka dia yang dihadapan. Oh, itu dia. Bila nak ke bumi ramai dalam satu liang ni, kata nak bunuh 5 orang satu liang, kata macam tu. Daripada 5 tu Nabi tanya sahabat-sahabat yang hidup ni, daripada 5 mayat ni, setakat yang hampa kenal, siapa yang paling banyak hafal Quran? Kalau sahabat kata dia ni paling banyak, maka dia duduk depan sekali. Mayat tu duduk depan sekali. Depan maksud kata menghadap kiblat, depan sekali dia. Lepas tu baru diikuti oleh orang lain. Ada keutamaan agama bagi kepada orang-orang yang baik macam ni. Masa nak ke bumi mayat tu, kalau nak masuk satu liang lebih pada seorang, ambil orang hak banyak hafal Quran duduk depan sekali. Maka itulah kata Anas bin Malik, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu anhum ayyuhum aktsaru Qur'ana fayuqaddimuhu ila al-qiblah. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa daripada orang yang mati syahid itu lebih banyak Quran di dalam dadanya? Nabi tanya itu. Tuan-tuan, kita dah cerita apa tuan? Kita cerita Nabi masa anak dia mati. Nabi tanya, sebelum anak Nabi dimasukkan dalam liang, Nabi tanya dulu, siapa di kalangan ada ni yang seingat-ingat dia dalam sehari semalam ni dia tak ada buat dosa? Siapa? Seorang sahabat, Abu Talha, dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, seingat-ingat saya tak ada lah buat apa-apa benda yang salah dalam sehari semalam. Nabi kata dia, hang turun dalam liang, turun dalam, sambut mayat anak aku letak. Islam ni dia nak orang baik, dia nak abang yang tu, dia nak orang baik. Dalam hadis lain pula kata, kalau sekiranya kita boleh dapat 30 orang ke, 40 orang ke, 100 orang ke, orang-orang yang baik-baik untuk menyembahyangkan mayat kita, tidak ada sebab untuk Allah nak menolak doa yang dibaca oleh orang yang baik-baik ni di dalam sembahyang mayat itu. Boleh dapat ni orang yang baik-baik macam ni main sembahyang mayat kita, tak ada sebab untuk Allah nak tolak ni doa orang-orang yang baik-baik ni waktu sembahyang mayat ni. Yang kita ni sama-sama mengaji, sama-sama ada buat puasa sunat, sama-sama ada apa ni, dengar kawan kita mati, kita secara sukarela pakat turun di Allahu Akbar sembahyang untuk dia. Kita sembahyang ni kerana Allah saja, bukan ada kerana lain. Allahu Akbar. Doa kita ni Allah kata tak ada sebab dia nak tolak. Pasal apa? Kita orang yang sentiasa duk jaga benda-benda yang Allah suruh jaga. Begitu. Dia kata maka ialah orang yang mati ditanam di hadapan daripada orang lain dengan menghadap kiblat. Orang yang paling baik, orang yang paling banyak hafal Quran, orang yang paling baik akhlak, dia duduk depan sekali menghadap kiblat. Sambung hadis itu dia kata qala fadafanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusalli alaihim. Maka menanam akan mereka itu oleh Nabi SAW, padahal tiada disembahyang ke atasnya mereka itu. Orang yang mati syahid, orang yang mati syahid ni dikebumikan saja dan tidak wajib disembahyangkan. Maka dikebumikan semua syuhada yang mati di dalam medan Uhud ini dan tiada disembahyangkan ke atas mereka itu. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Anas ialah hadis yang hasan lagi gharib. Masalah dia kata kapankan dengan pokok harta si mati dan dalilnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, pada hadis dalam masalah itu dalil atas bahawasanya kapan itu daripada pokok harta si mati, dan bahawasanya kapan itu didahulukan daripada membayar hutang. Duit nak guna untuk tajhiz mayat kita ni, guna duit kita. Pokok harta kita maksudnya duit kita, bukan duit orang. Kita mati, duit kita tu ambil untuk nak selesaikan mayat kita. Daripada ni nak apa, nak mandi, tak lagi nak kapan, kain kapan nak belilah apa-apa semua ni pakai duit kita. Pakai duit kita sendiri. Dan pada masa tu tak perlu ditanya si mati ada hutang ke apa-apa, tak lagi. Selesaikan duit hak mana duk ada tu, guna untuk selesaikan mayat dia dulu. Dah selesai sah lerah, selesai dah semua, barulah tengok baki duit dia ada banyak mana, barulah baki duit itu digunakan untuk bayar hutang si mati kalau sekiranya dia ada berhutang. Itu cerita dia. Tapi kalau anak-anak kita dia nak bagi duit untuk guna urusan pengkebumian kita, itu tidak salah. Tetapi asal dalam agama duit kita sendiri digunakan untuk nak kapan kita.
Tuan-tuan tulis tengok bawah tu, masalah kapan yang sekurang-kurang memadainya dan dalilnya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan pada sepotong hadis itu kata dia, summa da'a binamirah fakaffanahu fiha fakanat iza muddat ala ra'sih badat rijlah wa iza muddat ala rijlaihi bada ra'suh. Kemudian menyeru Nabi dengan kain selimut yang buruk, maka mengkafan dia akan dia padanya. Maka adalah kain itu apabila ditarik ke pihak kepala, maka keluar kakinya, dan apabila ditarik ke kaki, maka keluar kepalanya. Maka suruh Nabi tutup kepalanya, biarkan kaki dia terbuka, maka boleh ditutup dengan rumput-rumput dan sebagainya. Ini hadis lain pun sebut sama dengan hadis yang kita baca tadi. Kemudian dia kata, maka pada sepotong hadis inilah dalil atas bahawasanya apabila kecil kain kapan itu, maka tiada boleh menutup sekalian tubuhnya, dan tiada didapati lain daripadanya, maka boleh dijadikan menutup kepalanya dan biarkan terbuka kaki. Kalau sekiranya berlaku benda ni, kain tak cukup nak kapan orang mati, kepala tu tutup dulu. Kecuali kalau sekiranya orang tu dia mati dalam ihram. Orang yang mati dalam ihram ni musim haji nak main tak apa hari dah, habis-habis raya tak apa lama, start dah penerbangan ke tanah suci untuk haji. Kalau dia mati sedangkan dia di dalam ihram, orang lelaki kepala dia tak boleh tutup. Kepala dia tak tutup. Dalam mati lain daripada ihram, kalau kain tak cukup pun kepala tutup, kaki buka tak apa. Tapi orang yang mati di dalam ihram, kepala tak boleh tutup, sebab ihram orang lelaki itu di kepala. Dia ni di apa nama masa duduk di Malaysia ni, warak sampai kepiah ni tak pernah buka misalnya, sampai orang tak pernah tengok ubur-ubur kepala dia, rambut dia, orang tak pernah tengok di atas ni, pasal sentiasa jumpa dalam keadaan duduk pakai kepiah. Bila pergi Mekah buat haji, kena buka. Warak macam mana pun kena buka. Pasal apa? Pasal ihram orang lelaki itu di kepala, ihram orang perempuan di muka. Orang perempuan ni walaupun masa dia duduk di Malaysia, dia jenis pakai purdah, duduk pakai purdah, tapi orang tak pernah tengok muka dia macam mana. Bila dia pergi Mekah buat haji, niat ihram saja kena buka. Pasal apa? Pasal ihram orang perempuan di muka. Dia macam tu. Jadi orang lelaki kalau mati masa ihram, kepala tak tutup. Baik, dia kata, maka jika terkecil kain lebih daripada demikian itu, maka bolehlah tutup auratnya. Maka jika ada lebih daripada menutup auratnya, maka boleh ditutup daripada pusatnya. Kalau kain tak cukup, ada pun lebih-lebih kurang aja, nombor satu sekali pastikan aurat ditutup dulu. Kalau hanya orang lelaki ada kain ni cakap boleh lepas antara pusat dan lutut, maka utamakan pusat dan lutut, kepala terbuka tak apa. Tapi kalau sekiranya kain tu lepas daripada lutut sampai ke kepala lepas, cuma kaki aja tak lepas, maka pastikan kepala tutup sampai paras lutut, kaki terbuka tak apa. Dia kira macam tu, dia ada keutamaan dia. Nombor satu sekali dia kata aurat tu dulu tutup. Maka jika tak dapat kain kapan itu menutup aurat dia, maka boleh tutup dua kemaluan je. Kain yang ada sikit sangat, kain yang ada tu sikit sangat, sekira-kira nak tutup antara pusat dengan lutut pun tak lepas, kain tu sikit sangat, maka tutup dua kemaluan depan dan belakang dia saja, dekat tu saja. Kerana keduanya itu lebih muhim, kerana itu lebih penting ditutup. Dua kemaluan itu lebih penting ditutup, dan kedua-duanya itu asal pada aurat. Asal-asal yang kata aurat tu ialah kemaluan depan dan belakang. Yang ni yang tuan-tuan duk baca dalam surah Abang ni, Astura Jabat duk tulis pasal aurat ni, dia buat main cerita macam-macam ni lah. Dia kata asal-asal aurat tu ialah kemaluan depan dengan belakang saja. Jadi dia kata tak timbul cerita orang perempuan kena tutup rambut semua. Inilah cerita ni lah dia ambil. Memang asal-asal aurat ni dipaham daripada beberapa nas yang ada. Asal-asalnya aurat itu dimaksudkan sebagai depan dan belakang, kemaluan depan dan belakang sahaja. Tapi kemudiannya dia main lagi nas-nas yang lain yang menjelaskan lagi aurat ni. Bila sampai kepada ayat dalam surah An-Nur, Tuhan kata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah melabuhkan tudung kepala yang dipakai oleh orang perempuan ni sampai menutup juyub. Juyub makna dia sudur, makna dia dada. Bila mai ayat ni pula, maknanya aurat sudah didefinisikan sebagai apa? Orang perempuan kena tutup semua anggota dia kecuali muka dan tapak tangan. Itu cerita dia.
Jadi jangan kita tidur fokus benda yang macam ni. Ni asal perkataan aurat. Tapi kemudiannya Allah sendiri melanjutkan penerangan tentang aurat di dalam ayat Quran. Yang akhirnya jumhur ulama mengatakan aurat orang perempuan itu ialah seluruh tubuh badan dia kecuali muka dan dua tapak tangan. Itu yang muktamad. Habis. Tak payah kita buat pandai tulis apa, kita tak aurat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka sesungguhnya diperbuat orang dalil dengan ini hadis atas wajib kafan itu ialah menutup aurat sahaja dan tiada wajib meratai sekalian badan pada waktu boleh menutupnya. Maka jika disoal orang begini, adalah Nabi menutup mengkafan Sayyidina Hamzah yang demikian itu kerana tiada dapat kain lain daripadanya, bukankah tidak wajib menutup semua badan? Maka jawab dia, maknanya tiada dapat kain lain daripadanya itu, yakni tiada didapati barang yang dipunyai oleh si mati itu melainkan kain itu sahaja. Maka jikalau wajib juga menutup sekalian tubuh mayat itu, nescaya wajib atas sekalian muslimin yang hadir menyempurnakan kafannya. Jadi ceritanya apa? Ceritanya tidaklah sampai wajib nak kena tutup semua. Kalau kain si mati ada, maka wajib tutup semua. Kalau si mati tu tak cukup kain untuk nak kafan dia, maka takat mana ada, takat tu saja diguna untuk kafan dia. Kalau si mati, kata Sayyidina Hamzah bawa mai kain banyak, masa pergi perang tu dia bawa kain banyak, maka saja nak kafan dia dalam keadaan bagi nampak kaki tak boleh. Sebab kain dia ada kena guna tutup semua. Bila kain dia tak ada, maka takat mana ada, takat tu aja tutup. Dan kain ni pula kain dia, bukan wajib ke atas kain orang lain. Kalau wajib atas kain orang lain, Nabi akan kapan Sayyidina Hamzah sampai tutup semua. Nabi akan minta kain orang lain lagi mai untuk kapan dia. Jadi cerita nak kapan ni dia ambil takat harta si mati ada banyak mana, takat tu saja guna untuk kapan orang mati. Ini perbahasan tentang hukum-hukum dia. Kemudian bawah tu juga dia menyempurnakan, dia menyambung perbahasan tentang penyempurnaan kapan, benda yang sama. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok bab akhar. Bab akhar ni maknanya satu bab lain. Dia kata pada menyatakan perangai Nabi yang menjadi ikutan kita. Dia akan bawa mai satu hadis dekat kita nak cerita Nabi ni apakah sifat-sifat baik yang ada pada Nabi yang kita wajib mengambil contoh daripada sifat-sifat itu. Lepas dia mai lagi bab akhar pada menyatakan tempat tanam Nabi SAW. Ayat ni bagus, tajuk yang bagus kita baca. Dia cerita tentang tempat dikebumikan Nabi SAW. Tuan-tuan, ada di beberapa masjid dia duk bubuh apa nama gambar makam Rasulullah, duk gantung di dinding masjid gambar makam Rasulullah. Digambarkan makam Rasulullah ni apa tinggi macam tu, ada batu nisan, lepas tu ada satu serban hitam pula pisauku di atas batu nisan apa semua. Itu semua tak betul. Makam Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya dia flat saja. Dia tak ada macam tu punya binaan naik batu nisan, biduk seruput serban atas batu nisan. Ni semua adalah satu gambaran yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sebenar-benar makam Nabi SAW macam yang disebut oleh Nabi tentang soal makam orang mati. Tak mungkin Nabi pesan tinggal kubur nak buat macam mana, lepas tu nak dibiarkan kubur Nabi buat macam mana. Tak mungkin begitu. Ini adalah dia panggil apa? Ilustrasi gambar. Ilustrasi orang-orang yang tertentu yang tidak bertanggungjawab. Kita jangan tidur ni benda-benda karut macam ni, benda yang menyalahi nafs dan sebagainya, kita jangan tidur pegang pakai. Bolehkah fidyah diberikan pada masjid untuk dibuat kenduri? Fidyah ni mesti bagi orang miskin. Ini terang dalam Quran. Tuhan kata fafidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ialah bagi makan orang miskin. Jadi kalau kita pergi bagi duit dengan tujuan ini fidyah puasa apa semua, pergi bagi dekat masjid suruh buat kenduri, tak boleh. Dia tak mencapai maksud fidyah itu. Pasal hak duk makan di masjid bukan semua orang miskin. Fidyah mesti diberikan kepada orang miskin. Adakah hadis sahih mengenai suruhan baca Quran di atas tanah perkuburan?
dengan tujuan untuk hantar pahala kepada si mati. Yang ni kita dah bincang dalam 2 bulan lepas punya kuliah. 2 bulan lepas punya kuliah kita dah bincang tentang tajuk ni, dan saya dah baca satu petikan fatwa daripada Mufti Saudi. Kita dah baca dah, itu penjelasan dia. Yang ni pula dia tanya soalan yang bersifat contemporary. Dia kata, macam mana kalau jenazah dibawa oleh kereta mayat, perlukah kita berjalan kaki juga? Dia ni rumah jauh daripada kubur, jadi memang tak usunglah mayat tu nak kena omel dengan kenderaan mayat, omel dengan van. Adakah kita kena duk pukul kaki kat berjalan? Mayat sampai dah 2 jam dah baru kita sampai dengan belum apa. Jangan pergi jadi tak cerdik lagu tu. Dan yang ni boleh faham lah kan. Cerita kes yang macam ni, kes rumah jauh daripada tanah perkuburan, mayat dibawa dengan kereta mayat, kita pun main dengan kereta lah. Kan kita pula pergi pukul kaki tu macam yang tu jogging pula dengan jubah merambu pergi jogging belakang van tu. Nanti semua Cina-Cina Indo ni tengok dia tahu Islam dia jadi macam ni. Bila tanya pergi orang, Ustaz Samsuri kata tak boleh main dengan kenderaan, jahanam saya. Ini bab lain lah. Zaman ini zaman dah rumah jauh daripada masjid, mayat dibawa dengan kenderaan, kita main dengan kenderaan lah. Jangan pula tanya saya pula, oh jadi malaikat pun naik kenderaan juga lah main. Jangan dia buat kalang kabut macam tu, tak lah. Kan? Jaga baik kaki, otak masuk kuman ni ada banyak. Kan? Dia ditanya pelik-pelik punya soalan. Jadi jenazah dibawa dengan kenderaan, dengan kereta mayat, adakah kita perlu jalan kaki? Tak lah. Tak lah. Kita main dengan kenderaan juga lah. Apabila selesai, ada orang tanya pula tu dia naik jenis bukan van, dia naik jenis roda sorong tu, adakah itu dianggap kenderaan? Kenderaan lah pasal dia ada roda. Tapi dalam kes yang macam tu, mayat tu di jalan macam tu, sekira-kira kalau kita berjalan boleh sama dengan mayat ni, maka kita berjalan. Itu kes lain pula. Apabila selesai semayang jenazah tu, imam tanya, apa khabar mayat? Tu imam masjid mana ni pergi tanya apa abang mayat? Para makmum akan jawab baik sebanyak 3 kali. Bukan apa khabar mayat. Dia pun ditanya apa kita nak kata pada mayat ni, kan? Apakah kata baik, kan? Yang ni tidak sabit daripada hadis Nabi yang terang mengatakan disuruh kata selepas sembahyang mayat. Cuma adalah hadis yang umum ada. Bila ada satu kematian, bila orang tanya kita tentang orang yang mati ni, maka katalah dia orang yang baik. Cukup. Jadi tak ada hadis yang mengatakan bila ada habis selesai sembahyang ni kata. Jadi kata tu tak salah lah, tak menyalahi mana-mana nak, tapi tidak sabit daripada hadis suruh buat macam tu. Cuma hadis umum ni ada. Bukan kata lepas sembahyang, sebelum sembahyang tadi pun, lepas ke bumi dah sekalipun, kalau orang tanya kita tentang orang mati, dilarang oleh agama kita cakap benda buruk tentang orang yang sudah mati. Bila orang tanya, kita kata khair, baik, cukup. Tak baik kita kata benda buruk pada orang yang sudah mati, tak baik. So orang kata apa dia ni, alhamdulillah, khair, cukup. Lain daripada tu dia dengan Tuhan macam mana kan. Jadi dalam ada setengah masjid dia buat macam ni, apa kita nak kata pada mayat ni, apakah jawab baik, katakan apalah. Apabila selesai dikemumikan satu jenazah, imam akan duduk bersila dan berdoa. Tidakkah perbuatan itu melanggar hadis Nabi yang melarang duduk? Bab ni akan datang kemudian. Dia ada cerita detail tentang benda ni. Kita akan baca kalau panjang umur lepas puasa, lepas raya, kuliah yang akan datang. Saya ingat tak jauh dah kita akan sampai kepada bab yang berkenaan dengan benda ni. Jadi kita baca, kita tengok apa hadis kata dan apa ulama kata terhadap hadis itu. Kita nak tengok satu aja tuan-tuan. Saya selalu kata satu aja. Kita lah ni nak cari yang benar. Itu saja. Jangan salah faham kata kita nak cari siapa salah, tapi kita nak cari yang benar. So saya pun hanya menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu ialah daripada Quran dan hadis Nabi. Itu kebenaran. Dalam Quran Tuhan kata apa? Al-haqqu min rabbik. Al-haq
yakni kebenaran itu min rabbik, dari Tuhan kamu. Bila Tuhan dah kata macam tu, bila Nabi dah kata macam tu, Nabi kata Tuhan kata lah, sebab Nabi dia tak bercakap mengikut nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, wahyu Tuhan bagi kat dia, maka dia bagi tahu kat kita. Maka al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Maksudnya Quran dan hadis Nabi ini dua-dua asalnya daripada Tuhan. Itu yang benar. So bila kita baca tentang ayat Quran, kita baca tentang hadis Nabi, kita baca tu itu kebenaran. Bukan benar tu main daripada diri saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran daripada Allah dan daripada Rasul. Yang ni kena faham. Banyak orang dia nanti dia faham, tapi dia saja pergi buat tak faham, dia pergi buat kelang kabut. Pergi buat kelang kabut, oh, dia kata minum main habang anu tak betul, ni tak betul. Nanti saya dulu, jangan dia buat kelang kabut dulu tu. Dengar betul-betul, hati bagi lapang. Hati kita bagi lapang. Kita orang Islam, Islam ni tertegak di atas Quran dan hadis Nabi. Selagi mana benda yang disampaikan itu daripada Quran, benda yang disampaikan itu daripada hadis Nabi, maka benda tu benar. Dan kita tak boleh ragu tentang kebenaran benda ni. Tuan-tuan, ni bulan puasa nak main, kita berjanji kita nak baca Quran banyak, kalau boleh nak khatam Quran. Kita start suratul Baqarah, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Lepas alif lam mim dia kata zalikal kitab, itulah al-kitab. Quran itu adalah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan pada dia. Mana kalau main ayat Quran tak mau dah, ragu-ragu tak mau dah. Sebab awal-awal suratul Baqarah Tuhan kata dah, zalikal kitab, Quran itu ialah satu kitab la raiba fi, tidak ada ragu pada dia. Bila kita baca tak mau ragu dah. Ini Allah kata, ini Nabi kata, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, full stop, habis. Kita boleh buat macam tu, kita ada sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan, masa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi duk cerita, orang pakat duk dengar, dah jadi satu terkejut di kalangan masyarakat Mekah. Apa Muhammad ni? Adakah dia kata dia daripada Mekah pergi ke Madinah, Madinah pergi sampai menghadap Allah di Sidratil Muntaha, mana nu balik main dalam masa satu malam aja. Oh, kata mengarut. Sebahagian daripada orang yang dah beriman pun dah jadi goncang dah. Mereka kata kita duk percaya kat dia, elok-elok dia pergi bawa main cerita karut ni. Dah ada dah pergi bercakap macam tu. Tapi bila benda ni sampai dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang pergi habaq dekat Sayyidina Abu Bakar di rumah dia, wahai Abu Bakar, hang tak dengar ni Muhammad buat cerita baru pagi ni? Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata, aku tak dengar. Dia kata, Muhammad mai cerita, kata semalam dia dibawa oleh Jibril daripada Mekah, daripada sisi Kaabah, dibawa ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis dibawa naik di menghadap Allah, melepasi 7 lapis langit, kemudian balik sebelum subuh dia sudah ada di tepi Kaabah. Tuan-tuan, agak-agak Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sayyidina Abu Bakar dia tak tepuk dahi, dia tak kata Allah punggah kita, dia tak kata begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila dengar benda ni, dia kata apa? Dia kata, kamu dengar daripada mulut Muhammad sendiri. Soalan dia dekat kawan yang main habaq ni, dia kata, kamu dengar ni cerita Nabi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis naik tu